Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Antara tajuk utama pagi ini, kerajaan teruskan dasar bantras rasuah. Juga Liverpool juara Liga Perdana Inggeris akhiri penantian 30 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan meneruskan keputusan dasar yang dicapai sebelum ini dalam usaha membantras rasuah di Malaysia. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR yang dipengerusikan beliau juga bersetuju supaya mesyuarat itu dan Jawatankuasa anti rasuah JAR Kebangsaan diadakan secara berkala selaras dengan arahan Perdana Menteri nombor 1 tahun 2018. Dalam satu kenyataan semalam, menurut Tan Sri Muhyiddin, kerajaan juga akan mengukuhkan accountability dan integriti ahli parlimen melalui dasar pengisytiharan harta dan penerimaan hadiah. Selain akan terus melaksanakan pelan anti rasuah organisasi OACP dan penilaian risiko rasuah CRM di semua kementerian dan sektor awam untuk kawalan pencegahan rasuah yang efektif. Kerajaan juga akan memantapkan lagi sistem pencegahan rasuah di sektor swasta melalui beneficiary ownership dan entiti perniagaan mengikut garis panduan tata cara mencukupi meningkatkan keberkesanan dan ketulusan perolehan awam bagi mengelak ketirisan dana awam dan menumpukan kepada isu ekonomi terutamanya kos sara hidup rakyat. Mesyuarat itu diadakan secara sidang video selaras prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Tambahnya, semua kementerian dan agensi kerajaan yang mengeluarkan permit dan lesen perlu menerbitkan garis panduan permohonan dan memaparkannya secara dalam talian untuk makluman umum. Langkah itu bertujuan mewujudkan mekanisme yang lebih telus dalam proses pengurusan permit dan lesen sekaligus meningkatkan integriti dan mengelak berlakunya rasuah. Bagi memantapkan proses tata tertib dalam perkhidmatan awam, mesyuarat itu juga bersetuju kajian komprehensif dilaksanakan bagi menambah baik pematuhan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan laporan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan SIAP. Katanya menyedari keperluan mewujudkan dasar bagi menjamin integriti persekitaran digital, mesyuarat juga bersetuju dengan cadangan Cyber Security Malaysia supaya satu kajian dilaksanakan bagi mendapatkan bukti pemerhatian keperluan dasar anti rasuah digital serta mengenal pasti keperluan perundangan berkaitan. JKKMAR ujarnya turut dimaklumkan mengenai status perisytiharan harta anggota pentadbiran dan ahli parlimen. Berdasarkan Kod Etika Anggota Pentadbiran, setiap anggota perlu membuat perisytiharan harta dalam tempoh 3 bulan dari tarikh mengangkat sumpah. Kerajaan akan meneruskan usaha meningkatkan tadbir urus dan integriti melalui pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 bagi memastikan hasrat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara telus dan berkesan. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT menubuhkan Jawatankuasa Pemantau Khas bagi menyelia pematuhan SOP di 151 sekolah di negeri itu. Ia dianggotai 161 penguatkuasa JKNT yang akan menjalankan tugas pemantauan di semua sekolah berkenaan. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus berkata, pemantauan dan penguatkuasaan yang dijalankan itu akan dibuat secara berterusan sepanjang PKPP. Setakat ini beliau berpuas hati dengan pematuhan SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan di semua sekolah di negeri itu.
Ada sekolah yang tak patuh, saya yakin sebenarnya bukan mereka tak patuh secara keseluruhan. Mungkin ada sesuatu yang mereka perlu ditambah baik. Contohnya mungkin dari segi pengambilan suhu, mungkin kita kena betul-betul pastikan cara mengambil itu cara mengambil yang betul, bukanlah terlalu jauh jarak dia sebab nanti bacaan suhu tak tepat. Jadi mungkin ada juga penjarakan sosial yang mungkin tidak berlaku. Jadi perkara-perkara begini sebenarnya kita akan menasihati pihak sekolah. Beliau ditemui selepas program pemantauan SOP di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padang Midin, Kuala Terengganu semalam. Seramai 272 pelajar tingkatan 5 dan 71 pelajar tingkatan 6 atas sekolah berkenaan telah memulakan sesi persekolahan sejak kemarin. Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM kini sedang meneliti inisiatif berterusan supaya bakat anak muda diasah dengan nilai kepimpinan, perpaduan, kerjasama serta semangat cintakan negara. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican menerusi laman Facebooknya semalam berkata, penyelarasan usaha membangunkan anak muda melalui bakat sukan dan kepimpinan adalah antara aspek yang amat penting. Beliau turut melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Jidin melalui inisiatif kolaborasi rentas kementerian. Tambahnya, kerjasama antara dua kementerian itu juga akan melihat pendekatan dan intervensi yang dapat diambil bersama bagi memastikan dasar yang berkesan dapat dirangka khusus buat kumpulan belia NED, iaitu bagi belia yang tiada pekerjaan, tiada dalam institusi pendidikan atau tiada latihan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membuat tinjauan di sebuah perkampungan di Pakan Sarawak dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan gambaran sebenar liputan perkhidmatan komunikasi di kawasan itu. MCMC dalam satu kenyataan semalam memaklumkan ia berikutan keperitan yang terpaksa dialami pelajar dan penduduk di kawasan berkenaan yang terpaksa keluar jauh dari kediaman mereka bagi mendapatkan liputan. Tambah MCMC, hasil tinjauan akan dipadankan dengan pelan pembangunan telekomunikasi yang telah dirancang bagi membolehkan rakyat menikmati perkhidmatan komunikasi berkualiti. Setakat ini, sebanyak 185 menara telekomunikasi baru di bawah pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP2 akan mula dibina. Ia meliputi semua bahagian di Sarawak dan dijangka siap serta beroperasi sepenuhnya pada suku ketiga 2021. Dalam perkembangan lain, MCMC dengan kerjasama syarikat telekomunikasi telah mendirikan sejumlah 553 menara telekomunikasi. Selain menaik taraf 1064 menara telekomunikasi kepada rangkaian 3G dan 4G di negeri itu. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melantik 12 ahli Majlis Penasihat Pertanian Negara MPPN yang terdiri daripada 10 ahli tetap dan 2 ahli bersama bagi sesi 2020-2021. Dalam satu kenyataan, mereka yang dilantik menerima surat pelantikan daripada Menteri Datuk Seri Ronald Kiandi semasa mesyuarat pra Majlis MPPN di Wisma Tani Putrajaya semalam. Antara dilantik sebagai ahli tetap ialah Datuk Seri Syed Razlan Syed Putra Jamalulail, Tan Sri Dr. Jeffrey Chia, Profesor Datin Paduka Fatimah Muhammad Arsyad, Tan Sri Francislaw Tuan Nguang dan Datuk Sri Irmo Hizam Ibrahim. Individu yang menyandang jawatan terbabit bertindak sebagai badan penasihat tertinggi kepada Datuk Sri Ronald Kiandi dalam mengenal pasti isu berkaitan sekuriti makanan serta sektor pertanian dan industri makanan. Jelasnya, MPPN juga akan bertindak sebagai pelengkap kepada strategi yang didukung oleh kementerian agar lebih efisien dan produktif. Dalam pada itu, beberapa pendekatan baru akan diperkenalkan bagi meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan MPPN. Keadaan banjir di Johor semakin pulih dengan penurunan bilangan mangsa kepada 284 daripada 75 keluarga. Ia susulan penutupan 4 lagi pusat pemindahan sementara PPS.
Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Arvidianaden, PPS yang ditutup membabitkan 2 di Pontian dan masing-masing 1 di Muar dan Batu Pahat. Bagaimanapun, terdapat 1 PPS masih dibuka di daerah Batu Pahat sekaligus menjadikan sebanyak 6 PPS yang masih beroperasi di negeri itu. Daerah Muar masih mencatatkan jumlah mangsa paling ramai iaitu 157 orang daripada 44 keluarga. Diikuti Batu Pahat dengan 113 orang daripada 27 keluarga. Manakala Pontian pula hanya seramai 14 orang melibatkan 4 keluarga. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan sumbangan berjumlah 1.8 juta ringgit daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kepada 6,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Majlis pengurniaan sumbangan ampun kurnia kepada veteran ATM diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan semalam, itu bagi membantu veteran ATM dalam kalangan B40. Pada majlis berkenaan, Al-Sultan Abdullah turut berkenan mengurniakan ampun kurnia berupa wang tunai dan hamper barangan makanan asas kepada 10 veteran ATM. Ia sebagai simbolik baginda berkenan berangkat menyantuni golongan veteran ATM yang telah banyak mencurahkan bakti kepada negara. Keberangkatan Al-Sultan Abdullah ke majlis itu turut mencerminkan kepribadian tinggi dan keprihatinan baginda dalam menyantuni golongan berkenaan serta membantu golongan yang memerlukan bantuan untuk kelangsungan hidup. Majlis dianjurkan Mawib dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Istana Negara, Kementerian Pertahanan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Bantu Malaysia. Hadir sama Menteri Kanan Kluster Keselamatan merangkap Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Majlis pengurniaan berkenaan adalah aktiviti ketiga Al-Sultan Abdullah berkenan berangkat hadir yang diadakan di luar Istana Negara sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lalu. Sebelum ini pada 10 Jun, Al-Sultan Abdullah berkenan mengurniakan sumbangan kepada golongan gelandangan, manakala pada 12 Jun baginda berkenan mengurniakan sumbangan kepada golongan anak yatim. Sejumlah 4,609 peluang pekerjaan ditawarkan untuk peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) termasuk yang disenarai hitam melalui program Temuduga Khas secara dalam talian. Program Virtual Mini Job Hunt for PTPTN Borrowers membabitkan 20 majikan itu hasil inisiatif badan itu dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Program berkenaan antara insentif pelana jana semula ekonomi negara penjana diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Pelbagai jenis pekerjaan ditawarkan termasuk dalam sektor pembuatan, servis, runcit, perbankan dan pendidikan dengan tawaran gaji maksimum RM5,000. Di antara Perkeso dan juga PTPTN adalah melihat bagaimana kita boleh membantu graduan-graduan ataupun pencari-pencari kerja di luar sana untuk mendapat ataupun memulakan pekerjaan. Jadi seperti yang telah dimaklumkan bahawa ini adalah permulaan yang mana ini adalah sebahagian daripada proses pelaksanaan pengumuman penjana oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini terbuka pada semua peminjam. Dia tak kisah sama ada apa-apa status peminjam, sama ada masih bekerja, masih tidak bekerja, even yang dah bekerja sekalipun sekiranya nak upgrade diri untuk pekerjaan yang lebih baik, dia lalukan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara PTPTN dan Perkeso di Putrajaya. Majlis disaksikan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Nuraini Ahmad dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Program Virtual Mini Job Hunt for PTPTN Borrowers akan diadakan selama 4 hari bermula 30 Jun. Peminjam PTPTN yang berminat boleh mendaftar di laman sesawang seperti tertera. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara.
Kadar jangkitan COVID-19 di Eropah meningkat mendadak sejak negara di rantau itu mula melonggarkan sekatan bagi mengekang penularan virus itu. Menurut Pengarah Wilayah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Eropah, Hans Kluge, Eropah melihat peningkatan kes mingguan untuk pertama kali dalam beberapa bulan. Berpuluh negara di Eropah melihat peningkatan virus maut ini dengan 30 negara menunjukkan peningkatan kes kumulatif baru dalam tempoh 2 minggu lalu. Bagaimanapun, Kluge tidak mendedahkan nama negara berkenaan atau perincian angka kes. Jerman yang mula melonggarkan sekatan sekitar 7 minggu lalu adalah antara negara terjejas teruk, manakala Portugal mengenakan sekatan baru di sekitar ibu kotanya beberapa hari lalu. Dalam pada itu, beliau memuji Poland, Jerman, Spanyol dan Israel atas tindakan pantas mereka mengekang penularan wabak di sekolah, lombong arang batu dan premis pengeluaran makanan sejak beberapa minggu lalu. Sementara itu, krisis ekonomi yang melanda seluruh negara akibat COVID-19 terus mendapat perhatian masyarakat dunia. Menurut Ketua Ekonomi Dana Kewangan Antarabangsa IMF, Gita Gopinath, negara perlu berusaha menambah baik sistem dan terus menyokong proses pemulihan krisis ekonomi yang dicetuskan oleh pandemik itu. Katanya adalah amat penting untuk semua negara bekerjasama dan menggesa agar tiada sekatan ekspor dikenakan. Tambahnya, sebarang penangguhan dalam membuat tindakan atau keputusan akan menyaksikan dunia berdepan fasa buruk pemulihan. Meskipun bergelut dengan kemerosotan ekonomi akibat COVID-19, Indonesia akan memulakan pembinaan ibu kota baru di daerah Penajam Pasir Utara dekat Kalimantan Timur tahun depan. Menurut Menteri Kerja Raya Awam dan Perumahan Basuki Hadi Muljun, fasa pembinaannya sedang dirancang. Tumpuan kini kepada rekaan asas ibu kota baru selain draft Rang Undang-Undang Penempatan Semula dengan Dewan Rakyat. Basuki menjelaskan kerajaan bekerjasama dengan pelabur tempatan dan luar negara untuk projek penempatan semula ibu kota Indonesia itu. Pembinaannya juga akan mengguna pakai konsep bandar berteknologi pintar dan mesra alam. Sementara itu, Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan Luhut Panjaitan berkata, pada masa ini kerajaan tidak dapat menyatakan sama ada projek itu dapat dilaksanakan kerana masih sibuk menangani krisis COVID-19. Republik itu memperuntukkan 200 juta ringgit daripada belanjawan tahunan 2020 bagi pembinaan empangan seluas 378 hektar yang mana Kementerian Kerja Raya Awam dan Perumahan sedang menguruskan perolehan tanah. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Kelab Gergasi Liverpool menamatkan penantian 30 tahun apabila sah bergelar juara Liga Perdana Inggeris buat kali ke-19. Semuanya selepas pencabar Manchester City gagal untuk mencatat kemenangan penting pada aksi ke-31 Liga. Dan Liverpool seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Chelsea selepas skuad bimbingan Frank Lampard itu gah menundukkan City 2-1 di Stamford Bridge, sekaligus memastikan kejuaraan menjadi milik The Kop. Selepas kemenangan 4-0 Liverpool ke atas Crystal Palace malam, pertemuan Chelsea menentang Manchester City di Stamford Bridge memang dinanti peminat The Kop seluruh dunia. Namun awal perlawanan, permainan seimbang disajikan kedua-dua pasukan yang saling berbalas serangan. Sehinggalah pada minit ke-36, gerakan solo Christian Pulisic berjaya melepasi pertahanan City sebelum dia membuat penyudah tepat menewaskan Ederson untuk Chelsea mendahului 1-0. Kekal sehingga rehat, City kembali mengatur gerakan mencari gol penyamaan sebaik babak kedua bersambung. Dan minit ke-55, sepakan percuma Kevin De Bruyne gagal disekat kiper dengan kedudukan kembali seimbang 1-1. Namun selepas itu asakan bertali arus diterima City yang dipaksa bekerja keras mempertahankan gawang dari dibelosi. Bagaimanapun, kelebihan mula memihak Chelsea apabila dihadiahkan sepakan penalti menerusi keputusan bola terkena tangan yang dibuat sistem VAR dengan City turut kehilangan Fernandinho yang dilayangkan kad merah. Dan Willian tidak mempersiakan peluang menggandakan jaringan ketika permainan masih berbaki 12 minit. Cuma usaha City yang memerlukan kemenangan untuk menyekat hajat Liverpool tidak menjadi kenyataan apabila keputusan 2-1 kekal sehingga tamat sepenuh masa.
Kekecewaan buat City, namun kegembiraan buat seluruh peminat Liverpool yang meraihkan kejayaan pasukan bergelar juara Liga selepas 30 tahun. Selain pertemuan Chelsea-Manchester City awal pagi tadi, turut berlangsung lebih awal dua perlawanan lain dan aksi Southampton menentang Arsenal antara yang menjadi tumpuan selepas dua kekalahan yang dialami skuad kenalan Mikel Arteta. Selepas dua kekalahan kepada Manchester City dan Brighton, kunjungan Stadium St Mary amat penting buat Arsenal menentang Southampton. Dan segalanya bermula baik apabila Edward Nketiah membuka jaringan Arsenal pada minit ke-20 memanfaat kesilapan penjaga gol tuan rumah Alex McCarthy. Bersambung babak kedua, Arsenal terus ceria selepas Joseph Willock menggandakan jaringan pada minit ke-86 melengkapkan kemenangan 2-0 The Gunners. Sementara Southampton turut kehilangan Jack Stephens yang dilayangkan kad merah seminit berselang. Di Turf Moor, tuan rumah Burnley ceria mengutip 3 mata penuh selepas mengatasi Watford dengan kemenangan 1-0. Gol tunggal perlawanan dijaringkan J. Rodriguez ketika permainan memasuki minit ke-73. Perkembangan sukan tempatan. Persatuan Hoki Kuala Lumpur PHKL melalui jawatankuasa Stadium PHKL telah mengadakan satu pertemuan dengan pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur DBKL bagi membincang dan menyelesaikan isu berhubung status pengurusan Stadium Hoki Kuala Lumpur. Pertemuan yang berlangsung semalam menyaksikan kedua-dua pihak mencapai kata persetujuan berkenaan beberapa isu yang berbangkit. Dalam satu kenyataan media yang dikongsikan semalam, pertemuan itu menyaksikan Presiden PHKL Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin hadir bersama ahli jawatankuasa stadium yang terdiri daripada Naib Presiden PHKL Muhammad Faris Mustafa serta Sukhjit Singh, wakil daripada ahli gabungan PHKL. Dan kini PHKL dalam proses akhir mendokumentasikan semua perjanjian tersebut yang mana selepas ini menyaksikan lebih banyak pengisian aktiviti dan program PHKL adalah bersama DBKL. Serta tiada lagi isu PHKL diarahkan mengusungkan pejabat, sebaliknya mereka akan kembali beroperasi di stadium itu secara percuma. Yang mana ia merupakan antara kata sepakat yang dicapai menerusi perjanjian baru mengikut terma dan syarat yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Pihak PHKL juga optimis kerjasama dengan DBKL ini amatlah penting dan secara tidak langsung dapat memberi manfaat kepada komuniti hoki di Kuala Lumpur selain mengekalkan Stadium Hoki Kuala Lumpur sebagai rumah rasmi PHKL. Turut hadir pada pertemuan itu Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan, Pengarah Kebudayaan, Kesenian Pelancongan dan Sukan DBKL Muhammad Nazam Harun dan Penolong Pengarah Kebudayaan Kesenian DBKL Nur Azman Mahlin. Sekian paparan pagi ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum.